Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita di dalam program Kelantan Ikhlas. Pada slot kali ini, pelajar akan bersama saya, Ustaz Awang Had bin Muhammad Noor daripada SMK Berangan untuk mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3 bahagian fiqh. Kita buka majlis ilmu hari ini dengan keberkatan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga majlis ilmu ini dicucuri rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, marilah sesama kita menghayati bait-bait ayat di dalam lirik lagu nasyid. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Kematian adalah satu peristiwa walau pahit, namun ia adalah kebenaran dan satu kepastian. Kita semua akan menempuh 5 R&R. Yang pertama ialah alam ruh. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hanya Allah taala yang mengetahui hakikat alam ruh. Alam yang kedua ataupun R&R yang kedua ialah alam rahim. Ketika mana kita dikandung selama 9 bulan lebih di dalam rahim bonda kita tersayang. Dan yang ketiga, alam realiti. Alam syahadah, alam dunia hari ini, yang kita dapat menyaksikan keindahan alam buana ciptaan Allah Ta'ala. Yang keempat ialah alam reput, yang akan sama-sama kita bincangkan sekejap nanti, iaitu bagaimana ketika mana kita dikebumikan, jasad kita akan dibaham oleh tanah, dimakan oleh ulat. Pada saat tersebut kita berada di satu alam yang lain daripada alam duniawi. Dan yang terakhir, yang kelima ialah alam rehat. Bagaimana orang-orang yang beriman, mereka akan direhatkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dapat menjadi ahli syurgawi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dapat redanya. Pelajar-pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bahagian fiqh ataupun ibadat merupakan salah satu bahagian di dalam bahagian-bahagian pendidikan Islam, di mana pelajaran yang ke-16 di bawah tajuk pengurusan jenazah. Kita akan sama-sama hadam unit 1 pada hari ini berkaitan dengan konsep pengurusan jenazah. Kita lihat dulu fokus penting untuk tajuk menarik ini. Yang pertama, maksud pengurusan jenazah, hukum menguruskan jenazah, dan daripada manakah punca dan sumber perintah Allah Ta'ala yang mana menggarapkan kita semua untuk mengendalikan, menyusun atur pengurusan jenazah ini dengan sebaik mungkin. Yang kedua, kita juga akan bincang tindakan ketika menghadapi orang yang berada dalam keadaan nazak, yang hampir meninggal dunia. Yang ketiga, apabila selesai sahaja, apabila terpisah sahaja
roh daripada jasad apabila meninggal sahaja seorang manusia, apakah dia tindakan awal terhadap jenazah tersebut? Dan yang terakhir sekali, iaitu apakah dia adab-adab dan aktiviti yang selayaknya untuk kita orang-orang yang masih hidup ini lakukan kepada keluarga, kepada orang yang telah meninggal dunia tadi. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan kupas satu persatu tajuk-tajuk tersebut di dalam sesi pembelajaran kita pada kali ini. Pelajaran kasih Allah Subhanahu wa taala menguruskan jenazah dengan cara tertentu mengikut ketetapan syarak merupakan satu perkara yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, maksud pengurusan jenazah ialah bagaimana kita menyusun atur dan kita mengurus, memproses dengan cara yang baik supaya jenazah tadi selamat daripada aib. Dan kita dapat atur aktiviti-aktiviti yang sepatutnya dilakukan terhadap jenazah manusia yang dimuliakan di sisi Allah Ta'ala. Sebaik-baik pengurus pastinya Allah Jalla Jalaluh. Cara yang ditunjuk oleh Allah melalui bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita dahulukan. Jadi insya-Allah pada sesi-sesi ataupun pada huraian-huraian yang akan datang, kita akan masuk satu persatu adab dan cara menguruskan jenazah ini. Itulah secara ringkasnya maksud pengurusan jenazah. Bagaimana menguruskan jenazah dengan cara yang betul yang ditentukan oleh syarak. Kita pergi pula kepada hukum menguruskan jenazah. Bila kita kata menguruskan jenazah ini mesti tepat dengan syarak, maka ianya adalah bersumberkan daripada Allah Jalla Jalaluh. Allah telah menetapkan hukum menguruskan jenazah ini ialah fardu kifayah. Wajib dilakukan oleh sebahagian anggota masyarakat untuk menjaga kepentingan umat Islam. Ingat, jika diabaikan atau tiada siapa pun yang melakukan pengurusan jenazah ini, maka setiap individu akan menanggung dosa dan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala di akhirat sana. Pelajaran kasih Allah Subhanahu wa taala, bila kita kata menguruskan jenazah adalah ibadat wajib, jadi kita perlukan dalil dan bukti ibadat tersebut adalah arahan dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Aktiviti mengurus dan mengatur ini ditunjuk ajar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sebuah hadis sabdaannya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baginda telah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan bunyinya, "Lau mitti qabli fakumtu alayki faghassaltuki wa kaffantuki wa sallaitu alayki wa dafantuk." Rawahu Ibnu Majah. Yang maksudnya, sekiranya kamu Aisyah mati sebelum daripada aku, maka aku akan memandikanmu, mengapankanmu, mensembahyangkanmu dan mengebumikanmu. Ada 4 kewajipan yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berlaku kematian, yaitu memandikan, mengapankan, menyembahyangkan dan mengebumikan. Pelajaran kasih Allah Subhanahu wa taala, kita tengok dalil yang kedua daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ilbisu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Maksudnya, pakaikanlah pakaian yang berwarna putih, kerana pakaian yang putih itu adalah sebaik-baik pakaian kamu. Dan kapankanlah orang yang mati di kalangan kamu dengan menggunakan kain kapan yang berwarna putih. Ini 2 hadis yang dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita, wahai pelajar sekalian, bahawasanya menguruskan jenazah merupakan satu kefarduan yang perlu kita laksanakan dan tunaikan dengan sebaik mungkin. Pelajaran kasih Allah Subhanahu
wa ta'ala, kalau kita perhatikan kepada gambar yang ditunjukkan, iaitu bagaimana kapan tadi telah dikapankan dengan menggunakan kain putih sebagaimana yang disebut oleh hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajar sekalian, saat sakit mati adalah satu saat yang amat memeritkan, amat pedih. Baginda membayangkan sakit menghadapi mati ini ibarat menghadapi tusukan 70 mata pedang. Bayangkan kalau satu mata pedang pun ditusuk di perut kita, di hati kita, di jantung kita, kita sudah meninggal dunia. Apakah lagi kalaulah kita ditusuk dengan 70 mata pedang. Oleh itu hadapi dan iringi mereka yang hampir menghadapi saat sakaratil maut ini dengan adab sopan dan akhlak yang tinggi, dengan niat untuk membantu mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Membantulah sesama kita untuk melakukan perkara kebaikan dan keimanan, ketakwaan kepada Allah taala. Jangan kita membantu pada perkara dosa dan permusuhan di antara satu sama lain. Wal iyaz billah. Pelajaran kasih Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama yang perlu kita buat apabila menghadapi orang yang sedang nazak, kita ringkaskan dengan perkataan ABI. A-B-I. A untuk kata kunci ajar. Diajarkan kalimah La ilaha illallah. Kita lafazkan dengan lafaz yang lemah lembut, yang lunak di telinga, bisikkan dengan hati yang penuh luhur, agar kita minta dan kita harapkan orang yang nazak tadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, biar ia mati dalam keadaan beriman. Nabi sebut barang siapa yang mati dalam keadaan iman, maka wajib baginya syurga. Yang kedua, iaitu B. B untuk baca. B untuk baca. A kita selesai. B pula untuk kita baca Yasin. Baca Yasin. Dibacakan surah Yasin di sisi orang yang berada dalam keadaan nazak tadi, supaya mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dan mereka senantiasa tenang hati. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahawa dengan menyebut nama Allah Taala hati akan menjadi tenang. Yang ketiga ialah kita ingatkan pesakit tadi agar bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya dia senantiasa bersangka baik dengan Allah. Dalam hadis kursi Allah Taala menyebut, ana inda dhanni abdi bi. Aku mengikut apa yang disangkakan oleh hamba-hambaku. Apabila hamba tadi bersangka baik dengan Allah Taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan layani dia dengan sebaik mungkin. Jadi tidak ada bantuan lain kecuali bantuan Allah Taala di saat kita berada sakaratil maut, maka kita perlu kepada bantuan. Kita lemah selemah-lemahnya, maka tolonglah, ajarkan dan bacakan serta ingatkan orang yang hampir meninggal dunia tadi kepada Allah Subhanahu wa taala mereka kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita kembalikan juga mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati tinggal menunggu saat nanti, kemana bisa kita lari, kita pastikan mengalami mati. Itulah hakikat mati. Macam mana sekalipun kita ingin melari daripada mati, maka kita tak boleh menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan tenang, mati dalam keadaan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan Allah Subhanahu wa taala redha, insya-Allah. Pelajaran kasih Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kita tengok pula tindakan awal terhadap jenazah. Apakah langkah-langkah yang perlu kita laksanakan apabila mayat tadi telah meninggal dunia?
Yang pertama sekali, kita pastikan kedua-dua mata jenazah tadi tertutup dengan baik, supaya tidak mengaibkan mayat. Kerana selepas daripada kematian, keluarga akan menziarahi si mati. Jika ia masih lagi terbuka matanya, akan menyebabkan orang akan lari dan takut untuk menghampiri jenazah tersebut. Yang kedua, kita ikat dagu jenazah dengan kain agar mulutnya tidak terbuka. Ikat dagu jenazah dengan kain agar mulutnya tidak terbuka. Kita pastikan mulut si mayat tadi, orang yang meninggal dunia, jenazah tadi, tidak terenganga. Kerana bila mati, bayangkanlah akan keluar perkara-perkara yang tidak baik daripada dalam, seperti darah, lendir, buih dan sebagainya. Maka kita selamatkan daripada aib mayat tadi dengan cara kita ikat dengan menggunakan kain putih sebaik-baiknya melalui bawah dagu sehingga ke kepala mayat. Yang ketiga, kita letakkan jenazah di atas katil ataupun di tempat yang lebih tinggi daripada lantai. Kerana apabila berlaku kematian, semut-semut akan datang untuk memasuki rongga-rongga yang ternganga seperti telinga, hidung, mulut dan sebagainya. Jadi apabila kita letak mayat tadi di tempat yang selamat, di tempat tinggi daripada lantai, maka insya-Allah mayat tersebut terselamat daripada gangguan. Ketika kita hidup, alhamdulillah Allah SWT wakilkan malaikat-malaikat untuk menjaga rongga-rongga kita. Menjaga segala rongga kita ini tidak diceroboh oleh makhluk-makhluk yang lain. Tindakan awal terhadap jenazah juga yang keempat, kita hadapkan jenazah tadi ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Nampak lebih sopan bila orang datang untuk menziarahi dia, dia berada dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Yang kelima, kita cuba untuk urut-urut sendi-sendi dan kita lembutkan sendi-sendi tulang jenazah tadi untuk memudahkan orang yang memandikan jenazah nanti. Bila sendi-sendi tadi dilembutkan, maka proses untuk menggerakkan, untuk membersihkan segala lipatan-lipatan daripada tubuh badan mayat tadi dapat disempurnakan dengan baik. Yang keenam, kita letakkan tangan jenazah di dadanya seperti dalam keadaan qiyam, sembahyang. Tangan kanan berada di atas tangan kiri, seperti qiyam, sembahyang. Semampu yang mungkinlah. Sekiranya mayat tersebut sudah berada dalam keadaan keras, tak mampu untuk kita letak sebegini, maka kita cubalah sedaya upaya kita tanpa mengeraskan mayat tadi ataupun tanpa memaksa menyakitkan mayat tadi untuk menjadikan tangan dia berada dalam keadaan seperti sembahyang. Tindakan awal terhadap jenazah yang ketujuh, kita gantikan segala pakaian yang dipakaikan dengan kain yang bersih dan boleh menutup seluruh tubuh jenazah daripada kepala hinggalah kepada kakinya. Biasanya kain sarung dibuka dan diselimutkan kepada mayat tadi, supaya apabila pemandi yang datang untuk memandikan jenazah, maka dia senang untuk memandikan, menguruskan jenazah tersebut kerana sudah ditukar pakaian-pakaian yang dalam dan luar, kecuali hanya ada sehelai kain yang menutupi jenazah tersebut. Yang ke-8, meletakkan sesuatu yang sederhana beratnya di atas perutnya, supaya perut jenazah tadi tidak membusung, tidak besar dan dapat tidak kembung, tidak rosak dimasuki oleh angin. Jadi apabila mayat tadi telah meninggal dunia, biasanya akan berlaku kembung perut. Jadi untuk mengelakkan, maka kita letak sesuatu yang sederhana beratnya, seperti buku-buku yang baik untuk kita letak di atas perut, menekan sedikit bahagian perut, tidak membuka ruang untuk angin memasuki perut tersebut. Itulah dia antara perkara-perkara langkah-langkah awal bila kita berhadapan dengan jenazah yang baru saja menghembuskan nafas yang terakhirnya. Pelajaran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya kita tengok bagaimana adab untuk kita menziarahi jenazah. Bila kita dengar kematian, maka kita menziarahi jenazah adalah satu ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang menziarahi jenazah,
maka Allah sediakan baginya ganjaran pahala sebesar gunung Uhud. Apalagi orang yang dapat mengiringi jenazah ke perkuburan. Di antara adat-adat yang penting yang perlu bagi kita laksanakan apabila kita datang menziarahi jenazah tersebut ialah yang paling utama kita mendoakan keampunan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita doakan supaya Allah ampunkan dia. Ya Allah bagilah rahmat. Ya Allah bagilah kebaikan. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa dan salah silap sepanjang kehidupannya. Itu adalah satu amalan yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa berdiri untuk memohon ampun kepada orang yang telah meninggal dunia. Yang kedua, jangan lupa untuk mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Dan kita kena pastikan jangan lebih daripada 3 hari daripada tarikh kematian. Kadang-kadang kita jumpa seminggu, 1 bulan, kita masih lagi ucap takziah. Ibarat kita mengingatkan kembali dia kepada si mati, sedangkan dia hampir menghilangkan kesedihan, kepiluan dia dengan kehilangan orang yang dia kasih dan dia sayang. Oleh sebab itu, bagaimana yang diceritakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, apabila berlaku kematian, maka baginda Nabi SAW menyarankan supaya kita mengucapkan takziah dalam tempoh hanya 3 hari 3 malam. Selepas daripada 3 hari 3 malam, jangan sekali-kali kita ingatkan semula dia kepada almarhum tersebut kerana mengembalikan ingatan dan kesedihan dia. Patutnya dia dapat hidup dalam keadaan harmoni, aman, sejahtera dan meneruskan kehidupannya semula dengan apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengucapkan takziah kepada keluarga si mati dalam tempoh 3 hari daripada tarikh kematian itu adalah satu perkara yang cukup penting kerana dia membantu keluarga si mati. Membantu keluarga si mati dari segi kerohanian. Hingga menyebabkan si mati rasa tenang. Rasa lapang. Keluarga si mati rasa gembira, rasa seronok, rasa ada rakan taulan. Rasa sentiasa bermasyarakat. Dalam keadaan dia bukan rasa sakit keseorang diri, tetapi dia ada rakan-rakan taulan yang lain yang sama-sama merasai kesedihannya. Yang ketiga yang penting juga untuk adab menziarahi jenazah ialah kita kena bantu keluarga si mati dalam menyediakan makanan untuk mereka. Menyiapkan makanan untuk mereka. Kadang-kadang mereka terabai untuk memasak, untuk menyediakan makanan. Kerana mungkin ditimpa musibah ini, mereka rasa sedih, pilu. Oleh sebab itu, baginda Nabi SAW sendiri, bila berlaku kematian Ja'far At-Tayyar, maka baginda Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabat supaya masaklah makanan untuk keluarga Ja'far. Bayangkan, sidang pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Ja'far ini meninggal dunia dengan satu peristiwa yang cukup menyanyak hati. Dalam satu peperangan, bila Ja'far dilantik sebagai panglima perang, maka dia ditugaskan sebagai orang yang membawa bendera. Bila dia pegang bendera, datang musuh telah memenggal tangan kanannya, maka dia telah sambar dengan tangan kirinya. Apabila dia telah pegang dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya kudung, maka datang musuh telah mencantas tangan kirinya. Sehingga apabila tangan kanan dan tangan kirinya telah terpotong, dia telah memeluk bendera tadi dengan menggunakan tubuhnya, segala anggotanya. Sehingga musuh datang untuk kali yang ketiga memenggal lehernya. Bayangkan bagaimana sedihnya keluarga. Hatta baginda Nabi SAW sendiri, salah seorang ahli keluarga Ja'far bin Abi Talib, menyaksikan sendiri dengan mata Nabi jenazah ini. Maka Nabi bersedih, keluarganya bersedih. Nabi perintahkan kepada sahabat-sahabat lain, sediakanlah makanan untuk mereka. Yang keempat, antara adab kita menziarahi jenazah juga, jangan sekali-kali meratapi pemergian si mati dengan meraung dengan suara yang kuat, memekik-mekik, mengeluh, menyalahkan takdir, menampak-nampak dada, menggaru-garu kepala, sehingga menyebabkan orang tengok kita hilang arah. Ini adalah perkara yang diharamkan dalam agama. Jadi pelajar-pelajar, ingatkan diri kita dan ingatkan masyarakat seluruhnya
apabila menziarahi jenazah, tak kira hatta jenazah tersebut adalah orang yang paling kita kasih, kita sayang, bonda, ayahanda kita, keluarga kita yang terdekat, apabila meninggal dunia, maka jangan kita menangisinya dengan cara yang dilarang di dalam agama, kecuali dengan titisan air mata yang mengalir, tidak mengapa. Kerana baginda Nabi SAW sendiri pernah menangis apabila kewafatan Ibrahim, putera kesayangan baginda Nabi SAW. Bagi pelajaran dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah dia di antara adab-adab apabila kita menziarahi jenazah, supaya kita menyempurnakan hak bagi setiap kaum keluarga dan menyempurnakan hak bagi jenazah agar kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pelajaran yang sama-sama kita belajar pada hari ini, semoga dapat manfaat bersama dan dapat mengingatkan kita. Kafa bil mauti wa'idha, kata Nabi, cukuplah guru yang paling besar yang memberi kepada kita pengajaran, iaitu kematian. Bila saat ajal maut tiba, maka dia mendidik hati kita, mengingatkan kita kepada kehidupan dunia ini adalah sementara. Oleh sebab itu pelajar, maka kita cuba sedaya upaya kita menghayati tajuk yang penting ini dalam kehidupan kita. Dan antara perkara yang boleh mengingatkan kembali kepada pelajaran yang telah kita sama-sama lalui pada hari ini, kita cuba jawab soalan pengukuhan yang diketengahkan, iaitu yang pertama, jika jiran anda ditakdirkan Allah meninggal dunia disebabkan oleh penyakit COVID-19, anda ditanya hukum menguruskan jenazah tersebut. Jelaskan hukum beserta dalil-dalilnya daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba pelajar bincang dengan guru dan cuba hantar jawapan yang betul kepada guru untuk disemak apakah hukum menguruskan jenazah yang mati disebabkan oleh penyakit COVID-19 yang sedang merebak pada hari ini melanda negara kita dan dunia seluruhnya. Yang kedua, bagaimana tindakan awal anda terhadap jenazah yang mati terbakar? Mati dalam keadaan terbakar, hangus letung, jadi abu. Bagaimana juga tindakan awal anda terhadap jenazah yang mati lemas? Bayangkan, jenazah yang repuk di dalam air mungkin berhari-hari, mati lemas dan hilang, tidak diketemui, tiba-tiba jenazahnya diketemui dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Bagaimana langkah kita orang Islam untuk menghormati jenazah tersebut? Dan yang ketiga, orang yang berlaku kemalangan jalan raya yang sengit sehingga menyebabkan patah, luka, terbuka sana terbuka sini, darah mengalir. Bagaimana cara tindakan awal kita sebagai seorang Islam untuk menyempurnakan adab-adab pengurusan jenazah? Itu saja untuk hari ini kita kongsikan bersama. Semoga tajuk dan pengisian pada hari ini dapat manfaat dan semoga kita semua akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesudahan yang baik, sebagaimana doa yang sentiasa kita doakan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sudahilah kehidupan kami, matikanlah kami dalam keadaan mati yang baik, dalam menuntut ilmu, menyebar luaskan ilmu. Jangan kau ambil nyawa kami dalam keadaan kami melakukan maksiat, mati dalam keadaan hina dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.